hari ini inisiatif yang sangat baik melancarkan digital asset kerjasama dengan Pitch In, meletakkan pasukan Kelantan TRW sebaris dengan pasukan ternama Juventus, PSG yang ada digital asset untuk penyokong-penyokong mereka. So apa yang bos harapkan fans Kelantan boleh sama-sama jadi sebahagian, dan dengar juga ada cita-cita untuk ada private jet juga daripada hasil ni. Boleh bos terangkan? Ada gini, kita boleh plan, tapi semuanya bergantung kepada berapa jumlah dana yang kita dapat. Tapi saya percaya dengan dana yang kita dapat, kalau kita uruskan dengan baik, kita takbirkan dengan baik, insya-Allah kita boleh membina sesuatu. So jadi saya pun dah bersama dengan Pitch In tadi partner. So Pitch In kita dah sign MOU, Memorandum of Understanding. InsyaAllah lepas ni kita ada MOA dengan dia orang. So kita plan untuk fundraise antara 50 hingga 100 juta ringgit. So jadi kalau kita dapat fundraise tu, antara yang plan yang saya nak buat adalah pertama kita ada pusat latihan yang baiklah, yang standard. So duit yang ada kalau contoh RM2,000, 50,000 ni fan kita akan dapat 100 juta. So 100 juta fan-fan boleh bagi idea nak buat apa. Nak buat apa dengan duit yang ada ni? Mungkin antaranya pastilah pusat latihan. Lepas tu mungkin kita ada pusat fizioterapi, rehab, macam contoh pemain-pemain yang mungkin injured dan sebagainya. Kita tak perlu nak hantar luar lagi, kita buat sendiri. Dan mungkin kita ada accommodation ataupun pusat penginapan untuk pemain, untuk coaches team, supaya mereka dapat berkumpul dalam satu kawasan supaya senang nak komunikasi dan sebagainya. Itu antara plan-plan. Di samping kita mempunyai working capital yang cukup supaya make sure gaji pemain dah tak ada isu lambat lagi dah. Maksudnya tiap-tiap bulan kau dapat ngam-ngam, mungkin lebih awal. Contoh. So kalau sekarang ni mungkin ada isu lambat apa semua, tapi walaupun Kelantan FC lambat tapi dapat. Tak pernah macam ada tim-tim yang lain sampai 6 bulan, 5 bulan. So far dengan Kelantan kita so far so good, tak ada masalah. Jadi dan mungkin dengan dana yang ada, saya pun dah call sebuah syarikat sebab kita travel selalu ke Sarawak, ke Sabah, dan perjalanan ini sangat memenatkan. Jadi apa kata supaya mungkin satu hari nanti Kelantan FC, ini impian, ini adalah setiap orang tak salah untuk ada impian, angan-angan dan cita-cita. Mungkin kita boleh beli satu private jet, tapi bukan baru. Kita beli yang second hand. Saya pun dah check satu kapal terbang ni melalui seorang yang saya kenal sendiri, dia adalah kapten bawa private jet. Jadi dia tengah dapatkan quotation apa semua dengan harga yang kita bila buat cost benefit analysis tu, kita tengok rupa-rupanya mungkin dia memberi impact yang positif. Sebab apa? Pertama, kita tak perlu lagi nak bayar MAS dengan bayaran RM30,000, RM50,000 untuk sekali trip, sebab ramai nak bawa 30 orang. Jadi kita beli yang besar sikit supaya kita boleh, kalau setahun 50 kali terbang sana sini, kita ada private jet kita sendiri. Dan kalau tak ada perlawanan, apa kita boleh buat? Kita boleh sewakan, mungkin kita boleh buat bisnes dengan cara haji bersama pemain, pergi umrah bersama dengan pemain bola. Jadi ini sebagai pendapatan kepada kelab. Jadi private jet ni adalah impian kita, tapi apa pun bergantung kepada kita punya dana. Jadi kalau dana tu cukup, mungkin kita selesaikan dulu fasa. Tak adalah terus beli private jet. Kita selesaikan yang asas dulu. Ada private jet, tak ada padang bola pun tak guna. Jadi kita siapkan padang bola dulu, kita buat pusat latihan. Yang pusat latihan ni pun kita boleh sewakan. Jadi kita buka banyak pusat latihan, kita boleh sewakan dan mendapat pendapatan kepada kelab. So ini antara plan-plan kita hasil daripada nanti pelancaran token. Tapi bukan nak lancar besok, sebab dia ada proses-proses dia. Jadi kalau dah lancar, insya-Allah kita akan nampak perubahan daripada Kelantan FC. Wow, saya sendiri dengar kagum dengan visi bos. So bila bos lancarkan inisiatif baru macam ni, sebab kita dapat tahu TRW yang terawal lah lancarkan usaha macam ni kat sini. Ada tak bos rasa dengan pengalaman bisnes bos ni sebagai satu tanggungjawab sebenarnya buka jalan untuk kelab-kelab lain pun tengok prospek yang sama. Jadi bos boleh jadi contoh untuk mungkin owner lain untuk tiru langkah yang sama bos. Pada saya bukan nak jadi contoh. Cuma pada saya, kalau saya ada benda baik, kenapa kita tak kongsikan? Sebab benda tu akan merancakkan kita punya industri bola sepak. Jadi kalau tim-tim lain, macam contohnya kita ada Terengganu ada fan yang sangat ramai, Kedah ada sangat ramai, Selangor ada sangat ramai, semua Melaka, Sabah, Sarawak, semua ada fan mereka. Dan fan ini bukannya jumlah yang sikit. Kalau kita ada 50,000 orang, bagi 2,000 dah dapat 100 juta. Saya rasa Sabah ada 50,000 orang fan, lebih mungkin. Kita Terengganu mungkin lebih 50,000 fan. Mungkin Selangor lebih 50,000 fan. 50,000 darab RM2,000 dah dapat 100 juta. Betul tak? RM2,000. Tapi RM2,000 yang ada ni adalah benefit-benefit dia. Macam untuk Kelantan kita rancang daripada itu kita boleh buat benefit untuk mungkin kalau token dia banyak, dia boleh pilih siapa nak captain. Dia boleh pilih
siapa yang nak jadi pemain, mungkin antara yang kita boleh berikan benefit di samping sebahagian daripada keuntungan penyewaan padang kita kembalikan kepada pemilik token. Itu antara kita punya plan, insyaAllah. Okey bos, kita difahamkan sebab saya sendiri pun ada pergi ke Kelantan minggu lepas tengok persiapan Kelantan United. Kita jangkakan di Kelantan akan ada satu suasana yang meriah lah. Rivalry Inter Milan AC Milan. Ni kena jawab. Sana. So macam mana bos melihat mungkin latihan Kelantan United ada satu langkah ke hadapan buat masa sekarang. Jadi ada tak macam komunikasi ataupun apa usaha sama antara bos dengan Kelantan United? Mungkin perkongsian stadium apa yang boleh dibincangkan setakat ni ada apa? Macam mana bos melihat rivalry itu juga? Pada saya setiap orang yang nak melangkah kita kena menyokong. Sebab setiap orang maju kita jangan nak buat orang tu jatuh, jangan. Bila orang tu maju saya seronok. Kalau tim lain maju saya rasa bagus. Sebab apa? Bila semua tim maju, saya tak langsung industri bola sepak kita akan maju. Jadi kita di Kelantan bukan saja untuk Kelantan United, bukan saja untuk Selangor, bukan saja untuk JDT. Pada saya biarlah mereka maju. Sebab bila mereka maju, mereka bagus, nanti pemain-pemain yang akan bertukar-tukar ni semua adalah dari kalangan yang bagus-bagus. So jadi kita ni sebenarnya konsep kita adalah biarkan semua bagus, nanti kita akan jadi bagus. Kalau kita doakan tim ni tak bagus, tim sana tak bagus, tim sana tak bagus, kita seorang bagus, itu tak bagus. Jadi kita nak meraihkan orang yang bagus. Jadi kalau orang ni pandai, kita nak tak kawan dengan orang bodoh atau kita nak kawan pandai? Ibarat macam itu. Kita nak kawan dengan orang pandai. Jadi kalau semua orang tu pandai, kita insya-Allah akan jadi pandai. Itu basic simpelnya. Contoh kalau kita ada satu benda yang saya belajar, kalau kita buat proses penembungan, jadi seluruh kawasan tu akan jadi lebah yang akan buat proses penembungan tu, dia akan pergi ke, kalau asalnya bagus, dia akan pergi jadikan yang bagus di kawasan sekitar tu. Tapi kalau dia dapat daripada sumber yang tak bagus, jadi hasil tadi tu tak bagus. Jadi pada saya, biarlah siapa pun saya dengar dia selangkah ke hadapan, alhamdulillah. Kenapa? Sebab saya akan mencabar diri saya juga untuk berlari sama. Tapi kalau saya tengok dia tak ada development, ni pun tak ada development, kita pun rasa hilang motivasi diri. Jadi pada saya basicnya saya tidak menyebut mana-mana pasukan, tapi apa pun mana yang bagus kita sangat happy. Bagi kita persaingan yang sihat lah. Ada persaingan sihat antara Kelantan United dan Kelantan FC. Itu yang kita nak. Dan kita sambut. Tapi daripada perkembangan tersebut ada tak bos letakkan kalau boleh nak lebih tinggi ranking lah daripada Kelantan United kalau boleh season ni? Pada saya yang pasti kita nak lebih tinggi lah. Mana ada satu terbaik, mana ada satu owner club nak lebih rendah? Tak ada. Saya terus terang sebagai pemilik kelab Kelantan FC, saya nak lebih tinggi daripada semua kelab. Tapi kadang-kadang kita kena realistik dan sebagainya. Jadi pada saya, adakah saya nak lebih tinggi daripada tim-tim lain? Memang nak. Tapi kita tahu kita punya bajet, kita punya kemampuan dan kita lalui saja. So that's why saya kata target kita adalah top 5 untuk first season, untuk first round ni. Dan kalau okey, kita target top 5, top 10 dan top 5 untuk second round. So kita target dulu. Maksudnya saya tak nak tu target top 5. Saya target dulu top 10. Kalau kita okey top 10 ni, kita harap untuk yang seterusnya, pusingan seterusnya kita dapat top 5. Okay. Bos, soalan terakhir bos Just nak minta bos clarify apa sebenarnya yang terjadi di PSPS Riau sekarang bos. Okey, so untuk PSPS Riau, saya mendapat tawaran lebih kurang dekat 4 individu sebenarnya yang ingin mengambil alih kelab ni sebenarnya. Jadi ada yang nak bawa kelab ni ke Jawa, ada yang nak bawa kelab ni ke Papua. Jadi tapi saya sendiri ada berhubung dengan beberapa orang di Riau. Saya kata kalau saya nak melepaskan, biarlah orang Riau dahulu. Tapi kalau orang Riau tak ada nak ambil, tapi dia orang tak bolehlah beli harga murah. Mestilah harga yang berpatutan. Okay, alright. So, itu yang pertama. Keduanya, Liga Indonesia Liga 2 dibatalkan. Jadi bila dalam proses pembatalan ni kerana ada kes kematian 135 orang di Aremah itu hari. Jadi dia memberi kesan kepada semua Liga 1, Liga 2, Liga 3. Jadi dibatalkan. Cuma Liga 1 diteruskan dan Liga 2 dibatalkan sebab banyak kelab-kelab di Liga 2 yang mempunyai masalah daripada segi pemain yang dah tamat kontrak, dari segi budgeting dan sebagainya, maka Liga 2 dibatalkan. Jadi sekarang ni kita hanya menunggu PSSI punya arahan bila nak lanjutkan. Jadi kita di PSPS Riau FC, kita dah tukar nama pun dah kepada Riau FC sebab PSPS bermaksud Pekanbaru Persatuan Sepak Bola Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi itu persatuan. Jadi saya tukar untuk menunjukkan PSPS Riau ini adalah sebuah persatuan. Riau FC adalah
penjenamaan semula di bawah perswastaan. Jadi pada saya, apakah yang status terkini untuk Riau FC? Kelab Riau masih saya lagi yang miliki. Cuma saya sedang dalam proses perbincangan dengan beberapa orang yang berminat untuk mengambil alih. Tapi kalau misalnya tidak dapat persetujuan, saya akan teruskan dengan Riau FC, dan saya bukanlah jenis nak keluar dalam keadaan dia bermasalah, saya nak keluar dalam keadaan ianya bagus. Jadi itu konsep saya. Saya tak suka buat satu benda tengah masalah saya keluar. Itu bukan cara saya. Cara saya kalau benda itu dah selesai, baik, dah berjaya, baru saya keluar.